Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membicarakan tentang perbezaan tindakan kerajaan Malaysia berkenaan dengan COVID-19 ini dengan tindakan kerajaan Jepun sehingga 25 Mac 2020. Kita saksikan. Hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Deep down, I know you're strong. Give them. Sejak kena duduk rumah ni, hari-hari saya duduk tengok saja rancangan televisyen Jepun. Isteri saya sangat risau dengan keadaan semasa di sana, di mana anak saya dan keluarga beliau berada di Shimane Prefecture. Secara tak sengaja, saya pun jadi agak kusyuk juga bila melihat berita perbincangan para pakar dan ulasan-ulasan tentang tindakan dan reaksi kerajaan Jepun dalam menghadapi wabak COVID-19 ini. Tiap kali saya dan isteri menonton berita di Jepun, isteri saya selalu merungut sorang-sorang. Dia kata Jepun ni duk risau sangat macam-macam. Kuat kuasa perintah pun tak boleh nak buat lagi. Tapi dah risau pasal ekonomi lah, pasal pendapatan rakyat, keselamatan, itu ini, buat pun tak lagi. Kenapa mereka tak boleh tiru macam Malaysia? Spark tu, buat macam Malaysia, dia boleh plan dan bertindak ikut keadaan semasa. Memang bersetujulah dengan rungutan isteri saya ni. Saya lihat usaha dan tindakan kerajaan Malaysia sekarang lebih matang dan amat pantas sekali. Jom kita lihat usaha kerajaan Malaysia menerusi kementerian dan jabatannya menguruskan negara dan rakyatnya dalam keadaan kritikal ini. Okey, kita lihat kronologi sejak 16 Mac yang lalu, di mana Perdana Menteri kita telah mengumumkan akan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac hingga 31 Mac. Tapi semalam pula Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pula Perintah Kawalan Pergerakan ini untuk dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Kita lihat Kementerian Kesihatan. Dr. Nur Hisham, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan ini, beliau hari-hari melaporkan perkembangan kes terkini COVID-19 di seluruh Malaysia. Walaupun letih, beliau masih terus membuat laporan kepada orang ramai. Kita lihat pula Jabatan Perdana Menteri. Okey, Perdana Menteri kita dari masa ke semasa membuat pengumuman tentang plan tindakan kerajaan dengan penuh berhemah. Anda boleh baca kembali teks-teks ucapan Perdana Menteri kita di laman Facebook Jabatan Perdana Menteri. Setiap kali Perdana Menteri kita berucap, saya kadang terasa yang beliau bercakap seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Mudah difahami dan agak terasa di hati. Kita lihat bagaimana kesannya bila sudah hampir 95% rakyat Malaysia sekarang mematuhi perintah kawalan ini. Okey, kita lihat pula Bank Negara Malaysia. Semalam kerajaan juga telah mengumumkan tentang penangguhan bayaran balik pinjaman bank sehingga 6 bulan. Lepas tu, terus pihak Bank Negara membuat satu perkeliling tentang soalan lazim mengenai langkah-langkah bagi membantu individu, perusahaan kecil dan sederhana dan korporat yang terjejas dengan COVID-19 ini. Kita lihat pula Jabatan Perkhidmatan Awam. Mereka mengeluarkan kenyataan media berkenaan ikrar penjawat awam yang akan terus berkhidmat untuk negara. Bukan mudah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya amat memuji dengan mereka-mereka yang terlibat dalam perkhidmatan penting atau essential services ini. Mereka perlu terus berkhidmat bagi memastikan sektor kesihatan, keselamatan, makanan, logistik, utility dan sebagainya terus berjalan lancar dan tidak terputus. Seterusnya kita lihat pula kenyataan daripada pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Mereka terus-menerus memberikan makluman-makluman tentang berita palsu. Saya kadang rasa mereka ni penat ya untuk menepis geng-geng netizen yang terlalu sensitif dan pantas menyebarkan kabar angin. Tapi saya puji kepada Kementerian Komunikasi ini, langkah mereka amat bagus mengzip-zapkan terus berita-berita palsu ini supaya rakyat tak panik dengan berita-berita palsu inilah. Kemudian kita pergi pada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia. Pada 23 Mac, kementerian ini membuat kenyataan tiada sekatan dalam aktiviti rantaian bekalan dan pemasaran makanan sepanjang tempoh perintah kawalan ini. Jadi, kawan-kawan saya di luar sana, tak perlulah kita nak panik dan berebut-rebut macam dunia ni dah nak kiamat. Relax.
Relax. Kemudian Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun MOSTI menerusi YB kita yang hitam manis, Khairi Jamaluddin, mengumumkan bahawa pembentukan pasukan khas saringan COVID-19 bersama Kementerian Pengajian Tinggi untuk mencapai 16,000 ujian saringan sehari bermula April nanti melalui 10 buah makmal di Institut Penyelidikan di bawah MOSTI, Institut Pengajian Tinggi dan di hospital-hospital universiti. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menjalankan satu program yang dipanggil Food Bank Siswa, iaitu misi penghantaran makanan dan minuman ke Institut Pengajian Tinggi dalam tempoh Perintah Kawalan ini. Kementerian Pengangkutan Malaysia pada 24 Mac yang lalu menerusi Datuk Seri Dr. Wee Kal Siong, beliau mengumumkan akan memberikan pengecualian terhadap pembaharuan lesen kepada semua pemegang lesen memandu individu dan perdagangan. Maaf, mungkin banyak lagi kementerian dan jabatan lain yang telah membuat kenyataan media ataupun mengambil tindakan, tapi saya tak sempat nak senaraikan semua itu dalam ni lah pada hari ini. Melihat kepada semua usaha jabatan dan kementerian kerajaan ini, saya berasa amat bangga sekali sebagai seorang rakyat Malaysia kerana kita mempunyai kerajaan yang amat prihatin dan mengambil berat tentang rakyatnya. Bukanlah niat saya nak bandingkan antara kerajaan Jepun dengan Malaysia. Cuma satu saja saya nak cakap kat sini. Dalam keadaan sekarang, tindakan kerajaan Malaysia adalah lebih baik daripada Jepun. Apa pendapat kawan-kawan? Saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan tahniah dan terima kasih kepada para NGO yang membantu menyalurkan sumbangan mereka kepada Barisan Harapan kita yang sedang bekerja keras sekarang. Tapi saya lebih nak memuji ataupun mengucapkan tahniah, beribu-ribu tahniah kepada anda semua. Ya, semua anda yang sebagai rakyat Malaysia, kerana anda patuh dengan arahan kerajaan. Anda duduk dalam rumah diam-diam dan sebenarnya anda ialah penyumbang terbesar kepada kejayaan kita ini nanti, kerana anda tidak menjadi ejen penyebar COVID-19 ini. Okey, setakat ini saja pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di lain hari dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.